hidayah Allah untuk hadir dalam majlis ilmu pada petang ini. Kuliah asal kita ini di bawah saluran Google Meet adalah diurus takbir oleh pengerusi Gemah Nur Iman, Puan Rosniati binti Mansur dan barisan JK Gemah Nur Iman. Majlis kita ini akan dipimpin oleh Meja Ustaz Mak Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz dengan pengajian berkitab Kitab Al-Muhimmah Al-Mawaiz Al-Badi'ah. Bagi memberkati majlis, saya mohon izin Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab di Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, juga para anbiya, juga kepada kedua ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat yang masih hidup ataupun yang sudah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullih wa kaffa billahi shahida wa ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Surah Az-Zumar pada ayat yang ke-61. Yang semati Puan pengurusi majlis pada petang yang penuh kebarakah ini, iaitu Puan Nuraini binti Mukhtar. Tidak lupa juga kepada Bonda Rosniati Mansur selaku pengurusi JNI. Tidak lupa juga kepada ibu-ibu, makcik-makcik, kakak-kakak, ayah-ayah, bonda-bonda, semua abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah sekalian, serta mudah-mudahan pertemuan kita pada petang ini mendatangkan rahmat dan kasih sayangnya dan menjadi asbab Allah SWT mengangkat kedudukan kita sebagai orang yang beriman dan diangkat sebagai orang yang bertakwa kepada Allah, yang mukhlisin, yang akan mendapat ganjaran syurga yang kekal abadi di sana, insya-Allah. Sambil-sambil petang-petang ni makan goreng pisang, sarapan petang, minum petang kopi. Dengar-dengarkanlah insya-Allah bersama dengan JNI kita pada petang ni. Insya-Allah pada petang yang penuh barakah ini kita akan sambung pengajian kitab kita, kitab Muhimmah. Apa maksud Muhimmah? Iaitu very very important, ataupun disebut sebagai important. Muhimmah bermakna important. Kalau muhimmah jiddan bermaksud very very important. Macam tu. Jadi kitab pada kita pada petang ni kita nak bercerita berkenaan dengan kitab Muhimmah, iaitu kitab yang very important kepada kita sekalian, insya-Allah. Muka surat apa? Kalau yang Melayu punya 21, Ustaz punya muka surat 9. 9 betul. 9, betul. Ustaz kata Ustaz baru baca suku. Baru baca suku, okey. Telah mengeluarkan di situ. Betul. Telah mengeluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Telah mengeluarkan oleh Abu Daud. Apa maksud telah mengeluarkan? Maksudnya yang mengeluarkan hadis, yang menjumpai hadis. Maksudnya lagi yang terjumpa hadis.
Dia ambil daripada siapa? Sebab tu dia maknanya dia keluarkan daripada mulut orang. Dia keluarkan daripada mulut orang yang mengambil hadis ni. Itu maksud. Setelah mengeluarkan, jangan fikir lain pula. Keluarkan macam mana? Keluar apa? Bila masuk dia masuk. Tak ada masuk. Yang ni tak ada masuk. Yang ni keluar saja. Yang ni keluar saja. Jadi kita nak cerita dia keluarkan hadis tu daripada siapa? Maksudnya begitu. Maksudnya diterbitkan hadis tu. Itu bahasa yang tepat sekali. Okey. Maksudnya dia kata apa? Telah mengeluarkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Maksudnya Sunan Abu Daud dan Sunan Al-Tirmizi. Di mana-mana perempuan yang meminta ia akan suaminya akan talak daripada tiada suatu kejahatan, maka haramlah atasnya mencium bau syurga. Tu dia. Jangan minta talak. Kalau tak ada kena-mengena apa, tak ada suami buat derhaka, tak ada suami buat benda haram, tak ada suami buat benda-benda syirik, jangan minta talak. Sebab itu kuasa talak ni diberikan kepada lelaki. Nasib baik lah. Nasib baik kan. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak. Kalaulah kuasa talak itu diberikan kepada orang perempuan, mampus orang lelaki. Hari-hari kena talak semua. Termasuk yang bercakap ni. Sekian dia maklum. Jadi Alhamdulillah lah. Bila Allah berikan kuasa tersebut kepada yang lelaki, maknanya banyak selamat lah. Banyak selamat. Kalau diberikan kepada orang perempuan, hari pertama kahwin dah kena berapa talak dah. Sebab apa? Sebab apa? Baru saja nak mandi dah kena beletir. Aku talak kau juga kau. Kau tengok tu, kain tu tak reti lipat, tak reti bubuh dan raga ke? Kan kalau kena. Nasib baik selamat. Selamat. Alhamdulillah, syukur. Saya pun syukur. Jadi bila kita bersyukur, kita syukur, orang perempuan ni pun jangan mengada-ngada sangat. Nak minta talak sikit-sikit talak. Ceraikan air. Hantar air balik rumah mak air. Hantar air balik rumah ayah air. Hantar pula. Jadi taklah macam tu. Taklah macam tu. Bukan kita kahwin nak cerai. Cuba tengok. Nabi SAW dia bersabda, dia kata apa? Abghadul halal ila Allah. Abghadul halal ila Allah. Abghadul haram ila Allah. Abghadul halal ila Allah at-talaq. Tu dia hadis Nabi tu. Hadis sahih. Nabi kata apa? Yang paling benci dalam benda halal di sisi Allah, yang paling benci, yang paling meluat. Tu bahasa orang utara. Yang paling meluat di sisi Allah, benda yang halal, apa dia? Iaitu talaq. Tu dia ceritanya. Jadi maknanya apa? Jangan sewenang-wenang nak talak. Sikit-sikit talak. Bila talak ini menggegarkan arasy Allah disebabkan dengan penceraian ataupun pembubaran di dalam perkahwinan. Bila bubar saja perkahwinan, bergegar arasy Allah disebabkan dengan pembubaran perkahwinan yang dibuat oleh suami apabila melafazkan kepada si isterinya, maka Allah Subhanahu Wa Taala benci perangai tersebut, benci dengan lafaz talak tersebut. Allah ni dia sifat dia penyayang. Tiba-tiba kita mengucang-acilkan rumah tangga kita dengan lafaz talak. Kita tak kata suami itu bagus, tak. Kita tak kata suami itu perfect. Kita tak kata ustaz, action je suami ni. Padahal dia yang punca segala-galanya. Memanglah. Sebab itu dalam rumah tangga, banyak penyebabnya. Ada penyebab kerana anak, ada penyebab kerana isteri, ada penyebab kerana suami, ada penyebab kerana orang yang ketiga. Orang yang ketiga tu bukan makwa lelaki tu. Maksudnya orang yang ketiga ni kawan-kawan, adik-beradik yang mendorong ke arah penceraian. Tu maksudnya. Jangan dia kata orang tiga tu asal orang tiga awet, asal orang tiga awet. Letih lah. Banyak sumber lagi, banyak asbab lagi, benda-benda yang boleh menjadikan orang itu orang yang ketiga. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, makcik-makcik, abang-abang yang dikasihi sekalian, maka jangan minta talak. Jangan. Benda macam ni jangan minta. Kemudian dikatakan lagi, bahkan dia tak dapat mencium syurga kalau dia minta talak. Dia tak dapat mencium syurga. Kalau tak dapat mencium syurga, apa lagi nak? Nak apa lagi? Syurga ni dapat dibau, dapat dihidu sejauh berapa ribu tahun?
sejauh 1000 tahun. Perjalanan tu sejauh 1000 tahun tu syurga tu dapat dihidu. Tiba-tiba orang yang minta penceraian ni nehi kabinehi, tak dapat menghidu syurga tersebut disebabkan mintanya talak kepada suaminya. Tu bimbang. Bila tak dapat syurga, agak-agak boleh masuk syurga. Agak-agaknya lah, agak-agak. Agak-agak. Agak-agaknya maknanya apa? Maknanya sukar untuk nak memasuki ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ceritanya. Tu kena berjaga-jaga lah ya. Kakak-kakak, hati-hati ya. Kakak-kakak yang ada suami ni ya. Kakak-kakak ya. Jaga makcik-makcik, jaga. InsyaAllah. Makcik-makcik tak apa dah. Makcik-makcik memang dah bagus dah. Memang dah baik dah. Kan? Saya sebut ni yang kakak-kakak ni. Kakak-kakak yang sweet 13, sweet 30, sweet 40 yang ni bahaya ni. Sweet ni lagi ni. Okey. Jadi maknanya jagalah, janganlah sampai macam tu. Okey. Kemudian dia kata apa? Dan telah mengeluarkan oleh Abu Daud. Apa maksud telah mengeluarkan? Kita sebut tadi. Tolong jawab. Apa maksud? Apa maksud telah mengeluarkan? Telah mengeluarkan tadi tu keluar daripada mulut orang yang menerima hadis. Mantap betul. Memang kalau student ni memang dapat mumtaz. Bagus. Macam tu lah, benar. Lepas ni kalau dengar hadis yang kata mengeluarkan tu dah faham dah. Maksudnya telah mengeluarkan hadis tersebut. Maksudnya apa? Telah menerbit hadis tersebut daripada siapa? Maksudnya macam tu. Barulah seronok belajar kan. Tahu cara hadis baca macam mana. Tahu cara hadis tu cerita macam mana. Baru seronok. Okey. Jadi mana dia kata apa? Dan telah mengeluarkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Tiada dinyatakan lelaki pada barang yang memalukan. Memalu ia akan isinya atas palunya. Apa maksud? Telah mengeluarkan oleh Abu Daud, dia kata Ibnu Majah, tiada dinyatakan lelaki pada barang yang memalu ia akan isterinya atas palunya. Maksudnya apa? Pukul. Ni cerita pukul ni. Cerita pukul. Maksudnya pukul ni macam mana? Dia ada di dalam agama kita. Dalam agama kita cara memukul. Saya dah sebut dah kot sebelum ni kot. Cara-cara pukul. Cara pukul ni macam mana? Bukanlah pukul itu dalam keadaan kita pukul tu semata-mata nak buang marah kita tu. Bukan macam tu. Dia ada cara pukul dia. Pukul di tempat yang tak sakit. Bukan tak sakit. Di tempat yang banyak lemak. Agak-agak kat mana banyak lemak? Di antara tubuh badan kita tu, yang mana paling banyak lemak? Cecita. Yang paling banyak lemak iaitu dekat punggungnya. Jadi boleh pukul lah. Boleh pukul, tetapi pukul yang mengajar. Pukul yang mendidik. Itu dibolehkan di dalam hidup kita beragama. Janganlah kita pukul sebab kita nak balas dendam, sebab kita nak marah kepada dia, kita nak balas dendam, kita geram kat dia lama dah, kita hutang, dia hutang dengan kita lama dah, kita perbalas dendam balik. Tak boleh ni tu. Tak boleh. Jadi bila tak boleh, agak-agak je lah. So jangan memukulnya. Kemudian dia kata apa? Dan warid. Apa maksud warid? Warid ni maksud apa? Cuba tengok bahasa dia tulis. Warid tu maksudnya wujud ataupun ada disebut ataupun ada dikatakan. Macam tu. Warid tu maksudnya apa? Dia ambil daripada perkataan wirid. Wirid kan kita ada sebut wirid. Wirid. Ni warid. Warid ni isim fa'il. Apa maksud isim fa'il? Maksudnya perkara yang dilakukan ataupun perkara yang disebut. Yang disebut oleh siapa? Dia tulis sini. Warid daripada Nabi SAW. Maknanya disebut oleh Nabi SAW. Ada disebut oleh baginda Nabi SAW. Nabi kata apa? Bahawa sesungguhnya bersabda ia, aku melihat ke dalam neraka akan kebanyakan segala isinya. Itu sekalian perempuan bermula yang demikian itu sebab sedikit taat mereka bagi Allah dan Rasulnya, dan dengan sebab sedikit pula taat bagi suaminya. Dia. Yang ni yang ramai ni dalam neraka. Allahu Akbar. Jadi dalam keadaan tersebut, maka fahamlah kita bahawasanya orang yang dalam keadaan taat yang sikit kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan taat yang sikit kepada Rasulullah SAW, apatah lagi taat yang sikit kepada suaminya, maka dia
humban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tu bahaya. Ni yang takut ni. Paling takut di dalam dunia kan? Paling takut di dalam kehidupan kita. Betul tak ibu-ibu? Oh, ibu-ibu. Okey. Ya, Ustaz, takut. Ya, takut. Keseronok. Okey. Sekejap Sekejap Ustaz nak setting. Okey. Jadi dia tulis di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dia tulis di sini, maka dia kata sedikit taat bagi Allah dan Rasulnya dan dengan sebab sedikit pula taat bagi suaminya, maka itu dan kebanyakan tabarush. Apa maksud tabarush? Tabarush ni maksudnya hiasan yang lebih-lebih, yang melampau-lampau. Hias itu macam-macam. Dia gulung. Dia bubuh jarum kat sini, 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 dia bubuh jarum kat sini. Dia bubuh macam-macam ke muka dia. Buat anting-anting, buh maskara, buh maskarat, semua ada. Ya Allah, itu namanya tabarush. Quran kata apa? Wala tabarrujal jahiliyatil ula. Quran kata apa dalam surah Al-Ahzab? Jangan kamu bertabarush yang seperti mana orang-orang jahil dahulu. Maknanya orang jahil dahulu memang betul tabarush gila-gila. Hias memang gila-gila. Asal muka nampak biasa je. Bila tabarush dia tu nampak berlebih-lebihan di dalam perhiasan dia. Tu dia. Jangan. Selalunya jadi waktu bila? Cuba cerita. Jadi waktu hari kahwin, jadi sungguh-sungguh. Cakap kenuri. Betul. La ilaha illallah. Muka dia asal gelap. Muka dia asal gelap. Malam. Muka dia tu malam. Tiba-tiba kahwin siang, cerah pula muka. La ilaha illallah. Orang tengok, kawan dia tengok. Hai, lain macam aku tak berkenan kat dia pun dulu. Tiba-tiba hari ni aku tengok muka dia berkenan pula kat dia. La ilaha illallah. Ini satu ini satu anjakan paradigma namanya. Ini nama apa? Anjakan paradigma maknanya. So jangan jadi macam tu ya. Artinya apabila menghendaki ia keluar daripada rumahnya, nescaya memakai ia yang kemegahan kainnya. Kain baju pun megah, baju cantik gila. Keluar rumah tu pakai baju mahal gila. Baju dia tu daripada dia mula beli tak basuh. Baju tu, baju apa? Labuci. Labuci ya? Allah, labuci pula. Saya pun tak tahu labuci je mana. Ya Allah, mahal ke? Mahal. Beling-beling. Oh, ada beling-beling. Masya Allah. Jadi mana dia pakai baju mahal-mahal, bukan kaleng-kaleng punya baju. Ya Allah. Jadi itu ditegah. Dan berhiasi ia dan membaikkan ia akan dirinya dan keluar ia memberi fitnah ia akan manusia dengan dirinya. Maka jikalau ditakdirkan sejahtera ia perempuan itu pada dirinya, nescaya tiada sejahtera oleh segala manusia daripadanya. Konon-kononnya dia nak selamat lah. Sedangkan dia pakai cantik-cantik itu tidak menyelamatkan dirinya hakikatnya. Betul tak? Agak-agak. Betul lah. Cuba pakai pakaian yang menjolok mata. Contohnya pakai apa? Pakai skirt lah. Pakai skirt tak payah pakai tudung. Tak payah pakai tudung. Free hair. Macam saya tak pakai tudung kan. Free hair. Free hair ni. Bila free hair, dia keluar ni orang tengok, Masya Allah, cantik gila kau. Kau tengok tu. Mulalah orang lelaki pun. Macam-macam. Bunyi macam-macam. Bunyi tikus ada, bunyi tikus mondok ada, semua ada. Kan? Jadi dia suka orang buat macam tu kat dia. Dia konon-konon dia beranggapan boleh menyelamatkan diri dia dan boleh mensejahterakan diri dia. Hakikatnya dalam agama, dia sedang membuka pintu-pintu zina kepada diri dia. Tak payahlah mimpi aku pakai skirt. La ilaha illallah. Apa ke bendanya itu? Macam mana aku try nak pakai skirt kali kot. Jadi apa? Kan? Okay. Jadi maknanya jangan begitu. Bahkan dia kata apa? Dan kerana inilah bersabda Nabi SAW, bermula perempuan semuanya aurah. Tu dia. Nabi pun dengar-dengar macam ni orang perempuan punya cerita. Nabi kata bermula perempuan ini semuanya aurat. Tu dia.
Declaration Nabi SAW. Nabi kata apa? Mulai hari ini orang perempuan aku buat statement bahawasanya orang perempuan semuanya aurah. Semua aurat. Cakap aurat, mata aurat, dahi aurat, tangan aurat, batuk aurat. Batuk pun aurat. Bersin pun aurat. Ini memang orang perempuan. Dia bersin lain macam sikit. Kalau yang jenis perempuan yang sipu-sipu bahasa, yang sopan-sopan santun ni, Hashim dia tu biasa je. Hashim dia macam mana? Cik. 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 Ya. Cik tu pun aurat. Memang. Orang dengar, comelnya, bersinnya. Perempuan mana tu? Astaghfirullahaladzim. Tak boleh tanyalah. Siapa dia nak tanya? Ada orang nak tanya ke? Tu tengah duk cakap ni, tengah duk cakap seronok-seronok, ada orang nak tanya. Ya. Bagus Ustaz. Bersin tu kena kawal Ustaz. Bersin pun kena kawan. Nabi suruh. Nabi kata kalau kamu bersin, kamu tutup mulut kamu. Nabi suruh. Nabi tak suruh kita Hashim tu kuat-kuat. Sebab Hashim tu ramai orang nama Hashim. Jadi bersin pun kena tutup. Tutuplah dengan apa? Tisu. Ambil tisu, tutup. Kemas ke Ustaz? Pakai emas. Pakai emas senang. Lepas tu sedut balik segala kekotoran tu. Jadi bersin lagi. Sepanjang masa kau bersin. Sedut, masuk. Apa dia? Ustaz, kalau orang perempuan kan dia ada grup kasidah kan Ustaz. Dia main gendang-gendang darbuka tu kau mohon kahwin boleh ke Ustaz? Kalau sesama dia saja tak apa. Jangan ada orang lelaki tengok. Oh ada. Biasa dia orang ada lah sebab camputan kan. Kalau kasidah ya Taibah, dia pun tang tak ting tak ting tak. Ya Taibah dia nyanyi tu. Boleh tak boleh? Boleh. Tetapi hanya dikhususkan untuk orang perempuan. Tiba-tiba ada orang lelaki mengendap. Sedap suara dia. Oh, Mekna tu sedap suara dia. Oh, sedap. Kak Izan selawat sedap lah suara dia. Oh, Kak Intan pun sama. Suara dia macam buluh perindu. Pula. Yang tu maknanya apa? Kalau dah lelaki curi dengar tu, lelaki tu yang berdosa. Sebab dah kata apa? Sebab dah kata apa? Kita declaration pukul 11 sampai pukul 12 kita akan adakan selawat untuk kaum wanita sahaja. Orang lelaki tak dibenarkan. Itu dah okey. Dengan syarat buat apa? Pengisytiharan macam tu. Kalau tak buat pengisytiharan, jadi bebaslah semua boleh dengar. Tuan rumah lelaki pak dia pun dengar, tok nek dia pun dengar, tok njang dia pun dengar, tok lang dia pun dengar. Tok lang dia kata apa? Mana bendanya? Suara macam ni sedapnya. Sedap pula. Jadi lelaki itu yang berdosa sebab dia mencuri mendengar. Dalam mencuri, kemudian curi dengar aurat orang perempuan pula. Okey. Jadi maknanya kalau dikhususkan untuk orang perempuan saja, fine lah. Kan? Itu ceritanya. Okey? Boleh? Nyanyi tu macam mana Ustaz? Apa? TV mana perempuan tu dah terkenal dah sampai duit dapat barang-barang. Dah terkenal di dunia, nanti dia terkenal di sana dengan siksaan. Kalau ngaji segan Ustaz tak boleh ke? Ngaji segan Ustaz tak boleh ke Ustaz? Ngaji segan apa betul? Ngaji segan Ustaz tak boleh ke Ustaz? Apa ngaji segan? Ngaji ngan. Dengar apa ke bendanya, dengan SGN, macam sajen tak sajen, segan tak segan, sungai tak sungai. Ustaz, kalau macam kasidah ke, lepas tu macam Maulid Nabi, perempuan yang berkasidah tu boleh ke tak macam tu ada lelaki? Kalau tak ada orang lelaki, fine lah. Kan I talk like that before that. Betul Ustaz. Kalau tak ada lelaki, lepas tu dia post dekat Facebook Ustaz. Dia post, dia tanggung post tu. Dia tanggung lah post tu. Tanggung post. Tanggung post. Kalau dia tak post kan selamat. Asal post pula dia jadi masalah, sedangkan pejabat post tu kan bagus. Okey, terus. Hampa ni. Jom, terus. Dan kerana apa dia? Go dibuatnya orang. Kemudian
maka tahankan olehmu akan mereka itu di dalam rumah. Maka bahawa sesungguhnya perempuan itu apabila keluar ia kepada berjalan, maka bertanya baginya oleh ahlinya, kemana engkau hendak pergi? Maka jawab ia, aku hendak pergi lihat akan orang yang sakit. Atau aku hendak mengikut akan jenazah. Maka senantiasalah perempuan itu menyesatkan oleh syaitan hingga mengeluarkan ia akan tangannya, dan sabdanya pula, tiada menuntut oleh perempuan dengan kerana Allah Ta'ala dengan seperti bahawa duduk ia di dalam rumahnya atau berbuat ibadah ia akan Tuhannya dan mengikut ia akan suaminya, itu lebih bagus. Nampak dia kata apa? Nak pergi ziarah orang sakit, nak pergi ziarah orang mati, tak payah, duduk rumah. Apatah lagi nak pergi ziarah nenek mati, nenek kawan, sepupu kawan. Apa pasal? Jadi maknanya memadai kau duduk rumah, kau beribadah saja. Cukup. Ibadah. Zikir, subhanallah, 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 subhanallah. Zikir. Zikir lah. Zikir. Zikir cukup. Zikir pegang tabir digital tu, tekan sungguh-sungguh. Tap. Dah 1000 dapat. Daripada pi duk tengok jenazah tu, 1000 pun tak dapat, habuk dapat. Itu ceritanya. Nenek punya jiran, cerita yang sama. Memang cerita yang sama. Itu contoh nak bagi tahu bahawasanya tak penting daripada benda yang penting. Itu ceritanya. Tapi kan Ustaz, kami yang bermahaban ni jemput rumah orang yang mengadakan majlis akikah dan cukur jambul. Kami grup marhaban ikhlas berselawat. Memang ikhlas ke atas Nabi dan tak ada niat nak kasih orang lelaki dengar suara kami. Kami hanya meraihkan baby dalam majlis akikah dan cukur jambul. Cukurlah jambu saya. Maknanya apa? Memanglah ikhlas. Memang tak ada niat. Tetapi tuan rumah tu yang mempopularkan ataupun mendedahkan suara-suara makcik-makcik, kakak-kakak yang tim marhaban tu. Sudah pasti di dalam majlis marhaban tu dipakainya mikrofon. Sukalah macam-macam. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa barik alaih. Memang orang dengar lah pakcik. Ya Allah Akbar. Memang orang dengar. Memang orang dengar. Memang macam tu ceritanya. Tapi kalau tuan rumah kata, kita buat awal sikit kot dalam pukul 10. Saat lagi kenduri yang besar yang dihadiri orang lelaki pukul 12. So ada masa untuk gap di antara marhaban dengan orang ramai datang pukul 12. Kan cantik tu. Ustaz banyak makan gula ni. Gula apa? Ish hampa ni. Tak baik suuzon kat chat. Sampai hati hampa. No? Nanti kita bagi tahu mak cek. Dan sabdanya lagi. Dan adalah Nabi SAW bersabda ya. Dan bersabda Nabi SAW. Nabi kata apa? Bersabda ia, adakah tiada kamu malu dan tiada kamu cemburu dengan memberi akan seseorang kamu akan isterinya keluar ia antara segala lelaki, padahal memandang ia kepada mereka itu dan memandang lelaki itu kepadanya. Nabi tanya pada kita, kamu tak cemburu ke suami kamu, isteri kamu tu duk layan lelaki semua orang tegur dia layan? Tak cemburu ke? Cakap apa? Cakap apa pula kalau benda macam tu? Nabi tanya sendiri, tak cemburu ke? Kalau tak ada cemburu, tu bahaya tu. Bahaya. Takut dia dah selesa isterinya dipertontonkan di khalayak ramai. Dia suka. Dia kata, kau tengok bini aku, cantik gila. Mesti orang jealous dengan aku. Mesti orang tengok aku ni hebat. Dah kamu pula macam tu hebat. Astaghfirullahaladzim. Tak payahlah peragakan isteri kita kepada khalayak ramai. Tak payah. Nak tonton apa? Apa yang ada? Tu semua tu menjadi bala kepada suami dia nanti. Dayus lah. Memang dayus. Sebab dia membiarkan dosa itu berleluasa kepada isterinya atas izinnya. Izin yang mengizin tu yang dayus.
Tu cerita. Okey, terus. Dan warid pula daripada Nabi SAW bahawa sesungguhnya bersabda ia meminta ampun bagi perempuan yang mengikut bagi suaminya itu oleh segala burung yang terbang pada hawa. Hawa tu apa? Awan. Dan segala ikan yang di dalam air dan segala malaikat yang ada pada langit dan matahari dan bulan selama di dalam keredaan suaminya. Dan di mana-mana perempuan yang derhaka ia akan suaminya, maka atasnya laknat Allah dan laknat segala malaikat dan segala manusia sekaliannya. Dan di mana-mana perempuan yang masam pada hadapan suaminya, maka perempuan itu di dalam murka Allah Ta'ala hingga suka ia. Dan di mana-mana perempuan yang keluar ia daripada rumahnya dengan tiada izin suaminya, nescaya melaknat akan dia oleh malaikat hingga kembali pulang ia. Cuba tengok di sini dia ada 3. Yang pertama tadi dia kata sekiranya si isteri ikut suami pergi mana-mana, semua ikan di laut, burung-burung di awan, di hawa, malaikat-malaikat semua memuji dan mendoakan dia supaya dia berada dalam keredaan Allah. La ilaha illallah. So ikutlah suami. Ikut suami kelak. Suami nak pergi main bola malam ni. Bang, I nak pergi tengok you main futsal boleh? Futsal. You tak pernah ikut pun sebelum ni? Saja I nak ikut hari ni. Sebab apa? Tadi kan kita belajar ustaz tu ustaz apa? Ustaz jambul tu. Ustaz tu kata Nabi kata siapa ikut suaminya Allah redha, kemudian burung-burung di awan redha, semua redha pada dia. Semua mohon ampun kepada dia. Itu hebat tu. So ikutlah Ikut. Ikut je ya. Ikut je ya, jangan menyusahkan dia pula. Bang, kita nak pergi makan boleh tak bang? Tak payahlah kau katakan nak tengok aku main bola. Kenapa kena ajak aku makan? Apa benda kau macam tu? Suami dia tengah main bola. Main. Dia tengoklah suami dia tu. Tengok suami main bola tu. Tengok. Bila habis suami dia main bola, suami dia keluar daripada gelanggang tersebut. Pergi puji dia. Jangan sampai suami dia tanya, you tengok tak main tadi? Janganlah macam tu. Jatuhlah harga respect suami tu. Waktu dia keluar tu terus pergi kata, pandai ya abang main bola. Pandai buat swing macam David Beckham, masuk terus gol tu. Dia kata mana? Aku jadi keeper lah tadi. Keeper? Salah tengok. Salah tengok, ingat coach suami dia, rupanya orang lain. Kencang sih abang tadi. Kencang pun boleh lah kan. Kira tu. Yang penting puji dia. Dia keluar-keluar tu puji dia terus. Lepas tu dia kata, pandai no puji orang. Tengok pandai abang. Tak lagi. Jom bang kita pergi siapa dapat makan kita malam tu. Ya Allah. Kan sonok tu. Dapat siapa makan. Makan apa tu? Makan mi goreng mamak dengan suami. Berkongsi satu pinggan. Masya Allah. Dengan air kelapa. La ilaha illallah. Malam-malam tu gila. Malam air kelapa. Kencing malam jawabnya. Faham? So alhamdulillah lah ikutlah suami. Ikut suami. Okey. Kemudian dia kata apa? Dia kata kemudian di mana perempuan yang derhaka akan suaminya maka atasnya laknat Allah. Kalau isteri dia tu derhaka pada suaminya maka dia akan mendapat laknat Allah. Apa maksud laknat Allah? Maksud laknat Allah ialah Allah membatalkan rahmatnya untuk diberikan kepada dia. Maksudnya. Maksud laknat apa dia? Membatalkan rahmat Allah kepada hamba yang kena laknat. Laknat lawannya rahmat. Rahmat lawannya laknat. Macam tu. Jadi, untunglah. Forever ke Ustaz? Tak forever. Selama mana kita tak minta ampun, selagi itulah kita dilaknat. Kalau minta ampun, kita dah tak dilaknat. Bahkan kita dirahmati pula selepas tu. Macam tu. Okey. Macam tu ceritanya. Kemudian dia kata apa? Perempuan yang keluar rumah. Perempuan yang masam muka. Siapa yang duk masam-masam muka tu?
Allah murka pada dia. Macam kau. You ni balik lambat lah. I benci lah. You suka balik lambat. Macam kau tu. Allah murka pada dia. Bang gimana bang? Tak tahu pun gimana? Bagilah tahu apa lah. Tu. Macam kau. Allahu Akbar. Ya Allah. Masam tak merajuk je. Masam tak merajuk je. Bukan masam sebab baru bangkit. Kalau baru bangun tidur tak apa. Kan? Orang bangkit tidur. Orang perempuan ni nak tengok muka dia cantik waktu bila? Waktu dia bangun tidur. Itu cantik lah. Memang muka asli kecantikan dia. Tetapi kalau dia bangun tidur, dia pergi mandi, dia bubur bedak semua, tak asli lah. Yang tu jadi orang asli. Okay. Jadi maknanya waktu dia bangun tidur tengok, cantiknya. Sekian dia malukan. Malu saya kat ibu-ibu dalam ni kan. Ustaz pandai gatai Ustaz ni. Kata aku. Janganlah kata saya gatai, saya cerita tentang ilmu. Saya cerita tentang ilmu. Kalau nak tengok orang perempuan tu rajin, tengok cara dia berjalan. Kalau jalan jinjat, malas namanya. Kalau tengok tangan, tengok tapak tangan ni. Boleh mengandung ke tak boleh mengandung, tengok tapak tangan. Tengok tapak tangan. Oh, kembung tangan dia. Kembung tu bukan sebab gemuk, bukan. Kembung tangan dia. Maknanya, senang nak melahirkan anak, insyaAllah. Kemudian tengok lagi. Itu bahaya tu. Kita kalau tengok, kalau kau nak pilih bini, pilih contoh. Kita pun cakap, kalau nak pilih bini, tu, macam tu, bagus. Okay. Tak malah cerita banyak-banyak. Tak kira orang kata ustaz ni suka tengok orang perempuan. Mana ada, saya belajar daripada sekolah saya. Tok guru saya sebut. Okay. Kemudian, dan telah datang daripada Nabi SAW bahawa sesungguhnya ia bersabda 4 bagi daripada perempuan yang isi neraka suatu perempuan yang jahat perkataan atas suaminya. Dan jikalau ghaib suaminya daripadanya, maka tiada memeliharakan ia akan dirinya. Dan jikalau hadir suaminya, niscaya menyakiti ia akan dia dengan lidahnya. Yang ni bahaya ni. Orang perempuan ni. Oh, kakak. Ni bahaya. Dia kata apa? Datang daripada Nabi SAW bahawa sesungguhnya ia bersabda 4 bagi daripada perempuan yang isi neraka. Perempuan yang jahat perkataannya atas suaminya. 1. Jaga. Perempuan yang jahat pada lidahnya akan suaminya. Ni neraka tempat dia. Bahkan yang kedua, jikalau ghaib suaminya, maknanya suaminya tak ada, maka tiada memelihara akan diri dia. Dia tak jaga diri dia. Dia biar, tak pakai tudung tak apa. Free hair tak apa. Skirt tak apa. Biar orang tengok. Suami aku tak tahu. Biarlah kat dia. Yang penting aku ni orang gila kat aku. Biar orang suka kat aku. Jangan. Mulut laser. Tu bahaya tu. Itu bahaya. Kemudian. Dan jikalau hadir suaminya, menyakiti hati suaminya. Dia suka sakit hati suaminya. Sian suami dia. Suami dia kata apa? Aku ni duduk rumah, asyik kena marah je. Macam mana tau? Aku ni dah tak tahu. Aku ni suami ataupun aku ni pak suami. Aku tak tahu siapa aku ni. Suami dia sampai jadi tension duduk rumah. Sebab asyik kena marah dengan isteri dia je. Suami dia sabar. Kalau suami dia jenis tak sabar, jenis purui lah, jenis bebal punya orang ni, mampus isteri dia tu. Memang cerai lah. Tapi sebab anak ada, sebab sayang punya hal, sebab selalu dilayan masak sedap-sedap, selalu di-perform dengan performan yang baik kepada suaminya. Tapi suami dia mati akal lah. Nak buat macam mana ni suami isteri aku ni. Aku sayang kada, tapi dia buat aku macam ni juga. Dia jadi risau kan. Lain kali dia kena marah, dia sabar, telinga merah. Kalau ikut perangai dia waktu zaman muda dulu, dia adalah seorang yang pemarah, seorang yang perumus, seorang yang pembebal, suka memberontak. Dulu waktu dia bujang, sifat kemarahan dia tinggi 85%.
Orang lelaki, ni cerita orang lelaki. Orang lelaki, sewaktu sebelum dia kahwin, sifat marah dia 85% tinggi. Sebab tu kalau siapa-siapa berani pergi kacau awek dia ataupun pergi ganggu tunang dia, dia berani pergi fight orang yang ganggu tunang dia. Dia kata, kau jangan sentuh tunang aku, kau sebut lagi, kau jumpa dia lagi, mampus kau. Maknanya, dia memang marah gila-gila. Baran. Tetapi setelah dia dah berkahwin, dia dah dapat nikmat yang ada pada isterinya, maka down habis sifat marah dia tu. Daripada 85% tu, turun. Jadi 25%. Sebab tu dia tak marah sangat, dia duduk di rumah. Kadang-kadang kita sampai tak tahu suami kita tu ada ke tak ada di rumah. Kita duduk kat dapur. Bang, ada? Buat apa tu? Saja tengok bola. Oh, ya ke? Sebab dia diam banyak, dia jadi macam hamster. Hamster kan suka buat hal sendiri, main. Dia ada, tetapi dia buat hal dia sendiri. Senyap. Jalan like kucing. Jalan like kucing tetapi marahnya like tiger. Tu hebat. Jalan like kucing. Tetapi jangan dikejutkan harimau yang sedang tidur. Sebab dia ada sifat kemarahannya tetapi disimpannya supaya tak terkeluar daripada jasad dia. Tu hebat tu. Simpan, senang. Bang, you marah I tak? You sayang I? Betul ke? Betul. Tu hebat tu orang lelaki tu. Orang lelaki lain lah, bukan saya. Orang lelaki lain, orang lelaki yang hebat-hebat orang lain. Saya orang lelaki tak baik. Orang lelaki yang hebat-hebat tu, suami makcik-makcik, suami kakak-kakak, tu semua baik. Semua soleh-soleh semua tu. Yang tak baik tu saya. Yang tak baik tu saya, yang nakal tu saya, yang jahat tu saya, yang berdosa tu saya. Okay? Yang suami makcik-makcik, kakak-kakak, semua baik-baik semua. Semua soleh-soleh. Semua Allah sayang semua. Kan? Masya-Allah. Terus. Kemudian, dan kedua, yang pertama tadi. Yang kedua, perempuan yang membuat ia akan suaminya barang yang tiada kuasa. Nampak tu? Sampai suami dia rasa macam dia tak ada kuasa. Suami dia kata apa, aku ni tak tahulah, aku ni suami ke isteri aku ni. Dia pun confused. Kata dia tu suami ke dia tu isteri. Tu memang kalau macam tu. Sebab tu, jangan sampai jadi macam tu. Yang ketiga, perempuan yang tiada menutup akan dirinya daripada lelaki dan keluar ia daripada rumahnya hal keadaan memakai perhiasan yang kemegahan. Ini semua neraka ni. Ni confirm neraka ni. Confirm neraka. Sebab kita baca tadi ada 4 menjadi isi neraka. 4 jenis perempuan yang menjadi isi neraka. Yang ketiga ni apa? Perempuan yang tiada menutup akan dirinya daripada lelaki dan keluar ia daripada rumahnya hal keadaan memakai perhiasan yang kemegahan. Dia keluar tu dressing dia. Gila kau. Bergetah. Tu dia orang lelaki kata apa? Bergetah. Hebat. Hebat Mek tu. Cantik gila kau. Cantik gila. Merecik. Merecik tu Puan Rozi yang sebut. Saya tak sebut. Saya cuma sebut apa yang dia sebut. Ustaz pun pening. Ustaz kepiah jadi longgang. Yang main-main. Kalau ada serban tu jadi terungkai habis serban tu. Kena ikat balik. Itu memang. Mudah-mudahan saya tak terkena tipu daya oleh orang perempuan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan saya tak terkena dengan dayah-dayah tipu daya daripada si perempuan itu. Minyak wangi sebatu boleh bau tu dia. Yang tu confirm tu bahaya tu. Tadi saya naik lift dekat Mindah kan. Saya naik lift. Biasa masuk lift tengok-tengok semua perempuan. Allah, Assalamualaikum semua, apa khabar? Khabar Ustaz. Suka tu macam kenal. Ustaz tingkat berapa? 11. Kalau tuan tekan tingkat 11. Saya nak tekan tak boleh sebab orang perempuan ada dekat tempat nak tekan. Saya kata tuan tekan tingkat 11. Oh, Ustaz tingkat 11 Okey, masih. Saya pun diam. Dia. Lepas tu ada orang tu gelak-gelak. Ustaz. Dia kata, tu Ustaz tu. Dia bisik-bisik dia kata, mampir aku. Cepatlah 11.
Tengok-tengok sampai tingkat 11 saya kata lega. Saya pun keluar. Baik Ustaz ke. Boleh poyo betul aku kata sikit hari lagi korang ni. Jangan duk jadi macam tu. Nanti masuk dalam kuliah aku nanti kau siap kau. Aku marah kau gila-gila. Saya cakap dalam hati saya macam tu lah ya. Bila kat dalam hati. Jadi maksudnya sabar je lah. Panggil-panggil orang ni. Kenal kita tu. Kita pun tak kenal dia apa. Macam mana dia boleh kenal kita? Ustaz, Ya. kalau ada kuliah agama kan panggil ustaz jemputan, jemaah boleh tak ambil gambar dengan ustaz? Kalau ustazah saya dia kata tak resi. No, boleh je, tak ada masalah. Kena tengok niat dia lah. Dia ambil gambar dengan ustaz tu sebab apa? Mungkin sebab sebagai apa? Sebagai manfaat untuk kata-kata ustaz tu yang boleh mendatangkan hatinya itu tersentuh disebabkan dengan nasihat-nasihat ustaz tu. Mungkin dia nak jadikan bila dia tengok ustaz tu dia teringat nasihat ustaz tu. Mungkin kerana tu. Mungkin. Jadi tengok niat orang tu macam mana. Kalau dia kata niat untuk nak tunjuk-tunjuk kat orang, kata ini bakal power aku, yang tu mampus kalau niat macam tu. Memang neraka kalau tu. Tu bahaya tu. Tu bahaya tu. Jangan ada orang buat apa? Sugar baby. Sugar daddy. Sugar daddy. Sugar daddy. Dia tak boleh tengok ustaz-ustaz yang jenis cute, jenis sensor ni. Dia suka ke ustaz tu. Ustaz nanti datang lagi ya. Nanti kita orang panggil ustaz ya. Ustaz datang lagi ya. Lemak kau. Itu bahaya. Itu pun bahaya. Ada orang jenis-jenis macam tu. Takut tu macam tu. Saya pun takut. Wa na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan tak terjebaklah dengan benda-benda yang bergelumang dengan maksiat tersebut. InsyaAllah. Ada apa yang keempat dan yang terakhir? Perempuan yang menjadi isi neraka siapa? Perempuan yang tiada baginya cita-cita melainkan hendak makan dan minum dan tidur dan tiada baginya gemar pada pekerjaan sembahyang. Dia nak makan minum je. Dia nak makan, dia nak minum, dia nak tidur dengan suami dia, dia nak bersama dengan suaminya je. Sembahyang no. Sembahyang tak mau. Tu bahaya tu. Dan tiada gemar pula berbuat taat bagi Allah dan Rasulnya dan tiada gemar pula dalam taat bagi suaminya. Tu yang paling bahaya. Dia kerja hidup dia nak makan, nak minum, nak bersenang lenang, nak berfoya-foya, nak yuk-ye, nak cucuk langit. Itu saja. Semayang, no. Ini bahaya. Ini isi neraka punya perempuan. Ada 4 tadi ya. Tolong dengar elok. Kita ulang balik kot. 4 ni. Ulang sekali. Bagi ingat betul-betul. Bagi khadam betul-betul. Bagi khatam betul-betul. Apa dia? Nabi sebut iaitu perempuan yang jahat perkataan atas suaminya dan jikalau gaib suaminya daripadanya maka tiada memelihara ia akan dirinya dan jikalau hadir suaminya nescaya menyakiti ia akan dia dengan lidahnya. Dia suka menyakiti hati suaminya. Isi neraka. Yang kedua, perempuan yang membuat ia akan suaminya barang yang tiada kuasa sampai suami dia tak tahu suami dia ada kuasa lagi ataupun tidak kuasa. Jadi ini pun isi neraka. Yang ketiga, perempuan yang tidak menutup akan dirinya daripada lelaki dan keluar ia daripada rumahnya hal keadaan memakai perhiasan yang kemegahan. Isi neraka. Yang keempat, perempuan yang tiada baginya cita-cita melainkan hendak makan dan minum dan tidur dan tiada baginya gemar pada pekerjaan semayang dan tiada gemar pula pada berbuat taat bagi Allah dan Rasulnya dan tiada gemar pula dalam taat bagi suaminya. Neraka. Ini semua neraka ni, 4 ni. Semua neraka ya. Jaga elok. Ustaz, maaf Ustaz nak selit soalan boleh? Apanya? Empat ciri-ciri ni. Kalau suami dia dari segi hukum perlu terus sabar dan mendidik atau boleh melepaskan? Suami mesti sabar dan terus mendidik. Betul. Tak boleh lepas macam tu. Kan benci talak tu. Kan talak tu dia benci. Jangan kita ke arah kebencian Allah. Jangan kita... Maksud kalau dah mendidik masih dah 4 ciri ni ada. Suami tu tetap terus sabar ke yang terbaik atau boleh Okey, dengar. Dia ada step dia. Dia bukan terus lepas. Sekiranya 4 ini ada pada isterinya ataupun salah satu daripadanya. Suami dah tegur.
tegur pun tak makan, maka suami kena memberi pengajaran kepada isterinya. Dengan apa? Dengan hukuman. Hukuman apa? Yang telah ditetapkan oleh syarak. Tinggalkan tempat tidur bersama dengan dia. Dia kata, you tidur kat luar, I tak nak tidur dengan you. Ataupun I tidur luar. You tidurlah seorang-seorang dalam bilik ni. Selagi mana you tak nak dengar cakap I tell you, you tak nak dengar cakap I fine. Okay? You understood. You kena faham elok-elok. Jadi, suami isteri dia pun tak nak dengar juga. Tak nak dengar. Sebab dia. Sebab kat buntut. Tak sakit. Kita orang tengah zikir. Tak sakit. Sebab itu kita orang tak sakit. Sebab you pukul I tengah zikir. Okay. Jadi maknanya apa? Maknanya bila tegur pun tak makan, sebab pun tak makan, masih ada lagi satu level. Iaitu level apa? Level bawa dia pergi nasihat di pegawai suluh, di pejabat agama Islam. Daerah ataupun negeri ada satu pejabat namanya pegawai suluh. Suruh orang lain yang memberi nasihat kepada dia. Tak makan juga, cerai. Sekiranya itu jalan yang terbaik untuk memisah dan mengajar dia. Tapi cerai yang satu lah. Jangan cerai 3 tu. Lepas tu kau gila talak. Yang kena air tak? Yang tolong help me. Janganlah macam tu. Cerai talak 1. Tengok-tengok dia pun dah berubah dah. Setelah cerai 10 hari dia pun berubah. Bang, I minta maaf ya. I tak buat dah ya. I swear. I minta maaf ya. Maafkan I dah berubah. I dah dapat mimpi I berada di dalam kubur bang. Sejak I bercerai dengan you. I minta maaf ya. I dah insaf. Maafkan I. Baliklah rumah kita bang. Kita rujuk semula bang. Kan cantik. Itu. Sorry. Okey, Ustaz dah jelaskan dah ikut step semua tu. Tapi kalau suami atau isteri, salah satu lah tak kisah, dia menghadap perkara yang Allah tak reda ni kan. Dia reda akan keadaan tu, jatuh berdosa tak? Maknanya dia tetap nak pegang rumah tangga tu dengan alasan mungkin sebab ada anak ke, tapi dia dah macam dah mengajar dah mendidik dah. Tapi isterinya tetap tak berubah. Yang tu sabar pada tempat atau tak? Reda pada tempat atau tak? Tak bertempat. Kan? Okay. Okay, itu saja pada petang ni. Habislah tajuk kita pada petang ni. InsyaAllah kita akan sambung. Muka surat yang... Sekejap. Saya nak bagi tahu dulu tempat yang saya habis. Muka surat 10, baris yang keempat. Tolong tulis, Ustaz. Muka surat 10, baris yang keempat. Kitab saya. Bukan kitab ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak, makcik-makcik. Muka surat 10, baris yang keempat. Wallahu ta'ala. Okey, soalan. Sila. Ustaz, saya nak tanya. Ya. Tang yang nombor 4 tu saya ada sepupu tau. Sepupu saya lelaki, dia kahwin dengan perempuan isteri dia tu. Dia kata suami dia punya adik lah kakak ipar dia tu tak pernah semayang. Dia yang apa tu orang tarikat ke apa tu Ustaz, yang dia tak payah semayang, dia dengar azan dia kata dia semayang macam tu. Sekarang anak dia orang dah besar Ustaz, saya tengok besar 5. Yang sulung tu ada jam 6 saya ingat macam tu. Tak betul tu, akidah dia sonsang tu. Kena pergi tegur dia tu. Betulkan balik akidah dia. Tapi kami tak berani tegur lah pasal suaminya biar je. Suaminya sepupu saya lah, tapi suaminya biar. Tapi saya tengok dia orang, saya sedih lah pasal dia tak semayang kan. Suami dia biar macam tu kan. Macam tu maksud saya. Rasul ni Kak Intan kata apa? Rasulullah kekasih Allah pun solat, confirm syurga pun solat. Kita yang tak confirm syurga tak solat. Aish, bloody hair kita ni. Jadi maknanya kena solat. Janganlah tak solat. Allah suruh semayang kan dalam Quran. La ilaha illallah. Ada lagi orang macam tu ya. Tolong doakan untuk dia. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada dia dan kembali balik ke atas landasan agama yang sebenar. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Lain soalan? Okey, Assalamualaikum Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ada kemusykilan sikit. Saya ada kawan tu kan. Kesian tengok dia. Suaminya kan tu kan tengok dia dah kahwin dah berapa tahun, 3 tahun dah. Tapi apa yang itulah niat dia, bukannya perkahwinan kerana Allah, nakkan harta isterinya.
Lepas tu dia tak dapat dihajar akaun isteri dia ndak. Lepas tu nak rumah, nak hitam putih. Lepas tu bila tak dapat, dia itulah bertindak balas menceraikan isterinya. Itu macam mana pula? Asyik perempuan dia salah. Sekarang lelaki pula. Macam mana Ustaz? Tu dia. Bubuh lagi. Ini cerita niat. Ini cerita niat dan tujuan. Tujuan dia kahwin kerana nak mengikis harta isteri dia. Adalah tujuan yang tidak berasas. Bahkan tujuan yang tidak benar di dalam agama kita. Sepatutnya dia mesti menjalankan fungsi dan fungsionalnya sebagai seorang suami, mendidik isterinya supaya mentaati Allah dan mendidik seluruh ahli keluarganya menuju ke syurga. Itu sebagai hala tuju seorang yang berkahwin. Orang yang berkahwin mesti ada hala tuju macam tu. Tiba-tiba dah lain pula nak ambil harta isterinya. Isteri tak bagi, dia nak cerai. Cerai dia itu, isteri dia tetap bermaruah, bahkan isterinya tetap berada di dalam kedudukan yang terbaik sebab seorang isteri yang banyak berkorban untuk suaminya. Sedangkan suaminya hanya menumpang di dalam kekayaan isterinya. Wa na'udzubillah min zalik. Jadi lagi satu Ustaz, dia lepas berpisah tu Kak Ustaz, dia kata dia tak ada mampu untuk bayar muta'ah untuk isterinya. Padahal dia mampu, tapi kerana sifat tak hidup masin Ustaz. Kategori tak hidup masin. Siapa dia punya rasa tu? Siapa dia rasa? Masin. Jadi maknanya yang tu dosa dia di atas tidak memberi muta'ah tu. Muta'ah Ustaz, dia kata dia tak mampu untuk bayar. Itu macam mana Ustaz? Yang tu dia jawab di hadapan Allah sebab itu satu kesalahan besar. Sebab Quran yang kata wa matti'uhunna ilal muti'i qadaru wa 'alal muqtiri qadaru. Disuruh kepada kita memberi muta'ah kepada isteri mengikut kadar yang mampu. Tak bagi langsung memang teruk. Jawab depan Allah SWT. Okey? Jadi maknanya berdosa lah suami tu. Dia tanggung sendiri. Tak bagi tak apa. Isteri dia tetap kaya. Tak bagi. Tak apa. Kau jawab di hadapan Allah SWT. Tiba-tiba isteri dia kata apa? Tak apa bang. Dia tak bagi pun tak apa. Hai lah Naim. Kau tak bagi pun tak apa Naim. Aku dah kaya. Tak apa Naim. Tak apa. Tak apa. I halal je kat you. You tak bagi tak apa. I dah redha you nak cerai dengan I. Tak apalah. Tak apa. Macam tu. Jadi kalau isteri meredai, bekas isteri meredai suaminya sedemikian, tak apalah nak buat macam mana. So suami bertanggungjawablah di atas apa yang dia buat tersebut. Maka dia jadi seorang yang zalim. Wa na'udzubillah min zalik. Lain soalan? Habis? Ustaz. Assalamualaikum. Last. Ustaz, ada satu TikTok yang viral daripada seorang asatizah yang popular kan Ustaz? Dia kata Saya pun popular. Itulah. Tak ada. Saya tak popular. Saya orang biasa. Saya ni cat ayam. Okey. Ayam pun mahal Ustaz. Alamak. Okey, lepas tu? Ustaz, dia kata haram. Dia kata kalau seorang itu tidak membenarkan isterinya pergi ke rumah orang tuanya. Dia kata macam tu sebab kemudian ustazah saya kata statement tu salah, tapi sekarang ni salahnya kita dengar daripada asatizah yang tersohor kan. Jadi kan itu dia kata macam haram apa? Seorang suami tidak membenarkan isterinya pergi ke rumah orang tua isterinya, ibu bapa maksudnya. Jadi maksudnya kalau suami dia tak pergi, isteri pergi juga tak berdosa. Macam tu. Nak boleh macam tu, tak betul. Itulah. Tak betul. Saya tolong bagi nama ustaz tu, saya nak berdebat dengan dia. Ustaz, saya ada satu ustaz dengan dia pasal ni ustaz tu kata tolong buka kitab Muhimmah ni, dia kata kan ada explanation. Tapi itulah sebab dia dah viral, dia banyak followers kan. Saya bimbang macam statement tu jadikan kita orang macam tak apalah, tak kasi pergi, kita pergi juga. Macam tu. Okey, benda-benda ni kita kena tengok full version dia. Kita tak boleh ambil sebahagian daripada part of TikTok tersebut. Kadang-kadang dia tersalah ataupun dia tertypo untuk create dia punya video tersebut untuk dirakamkan. Tetapi kalau dari sudut perkataan dia tersebut tersasarlah salah.
Salah. Sebab selagi mana suami tak mengizinkan, tak boleh keluar rumah walaupun rumah mak dia dan ayah dia. Tetapi kalau suami redha, dia kata tak apalah, pergilah. Mak you kan, tak apa je, mak you kan mak I juga, ayah you kan ayah I juga, pergilah yang. You kan anak soleha, I sayang you, I sayang mak you juga, pergilah yang, wakilkan I. Kan cantik tu. Tak boleh judge apa-apa dengan TikTok saya sebab dia tak full. Betul. Saya Betul. kena tengok full version dan dengar habis-habis dulu. Betul. Itu yang sebenarnya dengan ilmu. Agree. Okey, itu saja pada pagi ni. Pagi ni pula. Okey, saja pada petang ni, itu saja kot. Okey. Ustaz, nak tanya satu je. The last of the last. Ya, Assalamualaikum. Nak tanya kalau cerai talak 3 dapat muta'ah juga ke? Cerai talak 3 masih dia dah tak ada iddah dah. Dia tak ada iddah dah. Kan? Dia tak ada iddah dah. Dia dah habis dah, dia jadi bain dah. Habis dah. Dia dah kira dia macam ni Bila cerai ni. Cerai talak 1, talak 2, talak 3 ni. Kalau berpandukan daripada Al-Quran. Quran cerita, kita tengok Quran lah Quran kata habis tak ada apa lah. Kalau talak 3 ni memang dah tak ada apa lah. Memang dah kejam lah, memang full stop lah. Maka stop lah segala-galanya. Sebab talak 1, talak 2 tu masih ada peluang. Peluang tu yang kena bayar. Sebab peluang yang berharga. Kalau dah tak ada peluang, bayar apa lagi? Belah lah. Khalas wa malas. Dah nak tengok kan. Jadi itulah ceritanya. Okey, wallahu taala alam, itu saja. Minta maaf banyak-banyak ibu-ibu kalau saya terkasar bahasa, kalau saya terguris kata, minta maaf banyak-banyak. Ada yang tersinggung, ada yang tertanggung, ada yang tergelak, ada yang tersedih, ada yang tersebek. Maafkan saya. Saya hanya menceritakan apa yang terkandung dan apa yang terisi dalam kitab tersebut saja. Sekadar apa yang mampu untuk saya terjemahkan dan huraikan mengikut keupayaan ilmu yang Allah pinjamkan kepada saya. Maafkan saya. Jom kita baca doa. Kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Ya Allah Tuhan kami, pada petang yang penuh barakah ini, wahai Allah, kau persaksikanlah semua orang yang hadir ketika ini. Kau berikanlah kemuliaan kepada mereka, keampunan kepada mereka. Angkat darjat mereka, wahai Allah, setanding dengan para nabi, para syuhada, para solihin dan para al-anbiya wa solihin. Wahai Allah ya Tuhan kami, muliakan mereka di dunia dan di akhirat kelak, wahai Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, kau persaksikanlah ibu-ibu, ayah-ayah, makcik-makcik, kakak-kakak, abang-abang yang bersama kami pada petang ini. Kau berikanlah kemuliaan kepada mereka, bahagiakan mereka, sihatkanlah tubuh badan mereka, sembuhkanlah mereka daripada segala penyakit. Mudah-mudahan mereka sihat walafiat dalam jagaanmu. Ya Allah ya Tuhan kami, kukuhkanlah ukhuwah sesama kami dan jauhkanlah berpecah belah sesama kami. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa hadza bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih GNI.